Salam sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu akan menyambung kembali ulang kaji berfokus SPM Matematik Tambahan Kertas 1, soalan 6 hingga soalan 10. Okey, selamat belajar. Okey, diberi log X asas 2 bersama dengan M dan log Y asas 2 bersama dengan N. Ungkapkan log X kuasa 5 per dengan Y punca kuasa 2Y asas 2 dalam sebutan M dan N. Okey, kita ada log. Soalan minta kita ungkapkan log X kuasa 5 per punca kuasa 2Y. Ada per ataupun bahagi. Okey, jadi bila bahagi, hukum log yang kita perlu guna nanti, pelajar kena faham penggunaan hukum log. Sebelum tu, sebab ada per, kita gunakan log X kuasa 5 tolak. Kalau ada per bahagi, tolak. Kalau X kuasa 5 darab, kita tambah. Itu saja, mudah je. Jadi, hukumnya yang kita gunakanlah log A per B. Adalah log A tolak log B. Itu hukum yang kita gunakan. Pelajar boleh lihat dalam senarai formula. Senarai rumus. Cari ada senarai tu. Okey, seterusnya. Log X kuasa 5. Ada kuasa 5. Jadi kuasa 5 tu kita kena pindahkan, bawa turun dia ke depan. Senang cakap, kita bawa turun lah. Bawa turun ke depan. So kita akan dapat 5 log X asas 2. Yang punca kuasa 2Y tu sebenarnya Y tu kuasanya 1 per 2. Ini pelajar yang silap. Ada juga cadun yang buat kuasa 2. Itu yang silap tu. Okey, jadi kuasanya 1 per 2. Setengah. Jadi mana bila ada kuasa, kita bawa ke depan, turun ke bawah depan, dapat setengah log Y asas 2. Okey, jadi hukum yang kita gunakan lah log A kuasa N. Log A kuasa N, jadi hukumnya lah N log A. Itu hukumnya kita gunakan. Dan seterusnya, pelajar sila gantikan log X asas 2 tu dengan M. So, 5M tolak setengah kali dengan N. Kenapa N? Sebab log Y asas 2 tu diwakili oleh huruf N. Itu sahaja untuk kita ungkapkan log X kuasa 5 per punca kuasa 2Y asas 2 dalam sebutan M dan N. Mudah je kan? Okey, soalan seterusnya. Okey, sebutan kedua, suatu janjang aritmetik. Sebutan kedua, negatif 12. Dan sebutan keenam, nilainya 16. Kedua-duanya berkisar tentang sebutan. Okey, jadi arahan cari sebutan pertama dan beza sepunya. Okey, sebutan pertama dalam formula adalah huruf A. Beza sepunya dalam formula kita gunakan huruf D. Okey, ini formula dia, sebutan ke N. A tambah N tolak 1 darab D. Jadi nak tahu A tu apa, nilai D tu berapa. Okey, kalau diberi soalan begini, anda diberikan dua maklumat. Diberi dua maklumat dan diminta mencari dua perkara. Sebutan pertama dan juga beza sepunya. Jadi apa sahaja soalan matematik begini, kita mesti bentukkan persamaan serentak. Bila persamaan serentak, boleh guna kaedah ganti, boleh guna kaedah hapus dan dua kaedah yang pelajar telah belajar lah. Jadi yang ni pelajar kena mahir. Okey, persamaan serentak yang pertama daripada maklumat sebutan kedua, sebutan T kedua, N tu 2 lah. Yang mana ada huruf N, kita gantikan dengan 2. So maknanya A tambah 2 tolak 1 dapat 1. Jadi D saja. Jadi A tambah D kita samakan dengan negatif 12. Itu persamaan serentak yang pertama. Okey. Persamaan serentak yang kedua adalah daripada maklumat sebutan ke-6. Ialah 16. Jadi maknanya A tambah. Kenapa 5 pula? Sebab N tadi 6. 6 tolak 1 dapat 5. So 5D samakan dengan 16. Okey, dapatkan kedua-dua persamaan serentak ni, pastikan betul. Okey, kalau dah betul, pelajar boleh gunakan kaedah hapus atau guna kaedah ganti. Di sini boleh gunakan kaedah hapus sebab A persamaan selama tu 1A. Yang persamaan satu lagi pun 1A. Jadi kita boleh hapuskan A. Bila hapuskan A, maknanya persamaan yang nombor 2 tu kita tolak persamaan yang di atas tu, yang persamaan pertama. Jadi 5D tolak D. Kemudian 16 tolak, hati-hati 12 tu negatif. So dapatlah 4D sama dengan 28. Maka D-nya sama dengan berapa tu? 7 lah. 28 per 4 atau bahagi 4 dapat 7. Itu D ni maknanya beza sepunya.
Okey, dapat nilai beza sepunya, kita boleh cari nilai A. Nilai sebutan pertama, kita gantikan dalam mana-mana persamaan yang di atas tu. Maknanya kita akan dapat A tambah D. D kita 7, gantikan D dengan 7. Maka selesaikanlah A-nya berapa. Maka A-nya dapatlah 7 kita pindah ke kanan. Ini 12, tolak 7. So, dapatlah A-nya negatif 19. Okey, pelajar? Boleh ikut Okey. Okey, soalan ke-8 melibatkan tajuk kameran dan juga pembezaan. Gabungan Okey, katalah diberi Y sama dengan 4X per dengan 1 tambah X kuasa 2 dan diberi untuk pembezaan dy dx dapat satu fungsi G. Okey, cari nilai kameran 0 hingga 2G terhadap X. Okey, cari nilai. Arahan dia cari nilai. Okey, berapa nilai untuk soalan tu? Okey, nota penting Okey. Jadi kameran 2G kita boleh tulis ke 2 kali dengan kameran G. Okey. Maknanya letakkan G di depan di luar lah. Dan untuk nota pelajar, pelajar dah faham ni. Bila kita kamelkan fungsi G, kita akan dapat fungsi Y semula. Okey, pembezaan dy dx dapat fungsi G. Jadi kalau kita reverse buat kameran semula fungsi G, kita dapat fungsi Y. Itu teknik dia. Mudah aja. Okey, jadi mana 2 tetap 2. Jadi kameran fungsi G dapat Y semula. Jadi 0 hingga 3. Dan fungsi Y dalam soalan ni adalah 4X per 1 tambah X kuasa 2. Kita gantikan je lah Y, fungsi Y tadi. Dalam sebutan X-nya apa dia? Dan seterusnya, kita gantikan nilai X tu dengan mana dulu? 0 ke 3 dulu? Kita ambil 3 dulu. Lepas tu, yang mana huruf X kita ganti dengan 3. Okey, tolak. Kena tolak lah. Dah ganti 3, tolak. Jangan lupa tolak. Jangan campur. Tolak. Hukum dia tolak. Okey, ulang lagi sekali 2. Sekarang kita gantikan X dengan 0. Dan gunalah kalkulator. Belajar boleh guna kalkulator atau congak saja. Jawapannya 13/5. Itu. Soalan nombor 8. Mudah sangat kertas 1 ni. Okey. Boleh ikut pelajar? Okey, seterusnya soalan yang ke-9, nombor 9. Y bersama dengan 10 tolak 12 per X. Okey, fungsi Y kita adalah 10 tolak 12 per X. Arahan, cari perubahan kecil dalam X. Perubahan kecil dalam X, mana delta X. Dalam sebutan P, dia nak dalam sebutan P pula. Arahan dia Y yang berubah, huruf Y yang berubah dari 4 kepada 4 tambah P. Mana Y tu, perubahan Y tu meningkatlah, ada tambah P. Okey, hati-hati Jadi sebelum untuk jawab soalan ni, pastikan pelajar mesti ada nilai X. Nilai X tak ada. Macam mana nak cari nilai X? Kita gunakan nilai Y. Gunakan nilai Y tu 4, kita masukkan dalam fungsi Y tadi, sama dengan 10 tolak 12 per X. Jadi 4 sama dengan 10 tolak 12 per X. Dan kita boleh selesaikan. Cari nilai X tu berapa. Jadi cikgu pindahkan negatif 12 per X ke kiri. Dapat positif. 4 ke kanan. Jadi 10 tolak 4 dapat 6. Itu cara dia. Kemudian nak dapat nilai X. Mudah saja. 12 per X. So X dengan 6. Cikgu tukar tempat. So 12 per 6. Dapat balik X-nya sama dengan 2. Logik lah, 12 bagi 2 mestilah 6. Kalau pelajar silap, kadang 12 pelajar calon buat 12 kali 6 pula. Sudah. Jadi kita jangan silap ni. Okay. X ni mesti dapat dulu. Itu kunci dia. Nak jawab soalan mesti dapat X. Seterusnya kita buat pembezaan. Sebab ni ada kaitan dengan tajuk pembezaan. Jadi kita buat pembezaan. Sebelum tu 12 per X, cikgu jadikan dia dalam bentuk indeks dahulu. Tukar bentuk indeks dulu. Senang sikit kita nak buat pembezaan. Alright. So, bila buat pembezaan, dy per dx, 10 tak ada X, jadi sifar, kosong. Okey, ni tadi, negatif 12, X kuasa negatif 1. Bila buat pembezaan, negatif 1 turun ke depan. So, negatif 12 darab dengan 1 dapat positif 12. Tulis X, jangan lupa. Negatif 1 tadi, tolak 1. Okey, turun kuasa, kuasa tolak 1. Ini untuk pembezaan. Mudah sangat, Okey, so now, kita gunakan hukum ni. Delta Y per delta X. Delta Y. Delta tu mana perubahan kecil dalam Y. Per perubahan kecil dalam X adalah nilainya hampir sama ataupun sama dengan nilai dy per dx. So, nak dapat delta Y, kita ambil nilai Y yang akhir, iaitu 4 tambah P,
tolak balik dalam nilai Y yang asal, yang mula, tolak 4. So, dapat apa nanti? Jadi, maknanya delta X tak tahu. Sebelah kanan tu dy per dx. So, dy per dx tadi adalah 12X kuasa negatif 2. Nilai X dah dapat, kita gantikan nilai X. So, kita kira. So 4 tambah P tolak 4 dapat P saja. Dan bawah tu delta X. Delta X tu perubahan kecil dalam X lah yang kita nak cari. Dan kiralah 12 kali 2 kuasa negatif 2 tadi dapatlah 3. Dan delta X-nya dalam sebutan P adalah, apa dia belajar? Okay, P per 3. Okey mudah aja. Okey, soalan 10. Statistik. 8 orang murid mempunyai jumlah jisim 320 kilo. 8 orang murid, jumlah jisim 320 kilogram. Okey, tengok kata kunci. Hasil tambah kuasa 2 jisim. Hasil tambah kuasa 2. Ada perkataan kuasa 2. 12,928 kilogram kuasa 2. Arahan cari min untuk 8 orang ni. Dan seterusnya cari sisian piawai. Ini tajuk statistik, mudah sangat soalan kertas 1. Okey, nak cari min, sebelum tu nilai n tu berapa? Dalam formula min, kita tahu yang mana satu formula min. N, 8 tu n besar. Okey, jumlah jisim, jumlah sum of x atau jumlah x adalah 320. Kuasa 2, jumlah hasil tambah ataupun jumlah kuasa 2. Jumlah x kuasa 2 tu, ada x kuasa 2, itu ikut je nilai dia. 12,928. Ikut soalan tu. Sekarang untuk soalan A, soalan kertas 1 sangat mudah. Soalan A, formula untuk min, jumlah X per N. Tu, jadi maknanya jumlah X kita 320 per 8, maka nilai min kita adalah 40 kg. Manakala untuk sisian piawai, formula dia sangat mudah saja. Pelajar cari dalam senarai formula. Okey, jumlah hasil punca kuasa 2, hasil tambah kuasa 2 jisim tadi iaitu 12,928 per n. Per n 8 tolak dengan min kuasa 2. Min kita 40 tadi, 40 kuasa 2. Dan ini congak saja guna kalkulator, dapatlah 4 kg. Itu untuk soalan 10. Okey, pelajar. Harap pelajar boleh ikut insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam video yang akan datang insya-Allah.